Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Baik, bertemu kita lagi untuk meneruskan sesi pembelajaran kita. Pada kali ini kita masih lagi dalam unit 18, inovasi bertambah mutu. Cuma kali ini kita nak belajar, kita nak bincang tentang tata bahasa. Apa benda yang kita nak bincangkan? Baik, ada dua perkara yang kita nak bincang, yang kita nak kaji kali ini. Yang pertama, kita nak belajar tentang ayat seruan. Dan yang kedua, kita nak belajar tentang ayat perintah. Jadi, saya pernah ajar kamu. Dalam bahasa Melayu, ada 4 jenis ayat. Ayat tanya, ayat penyata, ayat seruan, ayat perintah. Kita pernah belajar. Jadi saya harap kamu tiada masalah untuk memahami isi pelajaran kita kali ini. Baik, tanpa membuang masa, kamu terus selak buku teks kamu, tengok muka surat 136. Muka surat 136. Dan kamu dapat lihat ada satu teks perbualan bertajuk katil mesra pengguna. Jadi apa yang perlu kamu buat adalah baca arahan di sebelah kanan dalam kotak berwarna biru tu. Baca dan fahami teks temu bual. Ini teks perbualan jenis temu bual, jenis temu ramah antara wartawan, penemu ramah dengan orang yang ditemu bual, orang yang ditemu ramah. Jadi bila teks perbualan berkaitan dengan temu ramah, temu bual, itu nama dia teks teks temu ramah. Baik, apa yang perlu kamu buat? Baca dan fahamkan teks ini. Kemudian, kamu kena cari ayat seruan. Ayat seruan dalam teks ini. Ada banyak ayat seruan dalam teks ini. Jadi, apa benda ayat seruan itu? Kita pernah belajar. Tapi kali ini, saya ingatkan balik. Kita refresh balik. Apa itu ayat seruan? Baik, masih lagi dalam muka surat 136. Kalau kamu perasan, pada muka surat 136 itu ada mun si cilik. Mun si cilik itu dia ada bagi penerangan berkaitan ayat seruan. Baik, apa benda ayat seruan? Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan intonasi seruan untuk melahirkan perasaan. Intonasi seruan ini ditandai dengan tanda seru yang terletak pada akhir ayat. Baik, dalam erti kata lain, ayat seruan ini sebenarnya kita guna untuk menunjukkan perasaan kita, menzahirkan perasaan kita, emosi kita. Jadi kita guna ayat seruan. Sebenarnya kamu hari-hari kamu guna ayat seruan. Dalam percakapan kamu, tak kiralah di sekolah ke, di rumah ke, di mana-mana memang kita akan guna ayat ayat seruan. Cuma kamu tak perasan. Macam saya bagi tahu tadi, ayat seruan ini kita guna untuk menunjukkan perasaan kita. Takutkah? Gembirakah? Kagumkah? Terkejutkah? Apa-apa yang melibatkan perasaan yang keluar dari mulut kamu, itulah sebenarnya ayat seruan. Cuma dalam penulisan ayat seruan ini mesti ada tanda seru. Tanda seru telah saya gariskan. Macam mana tanda seru tu? Ada. Saya dah gariskan pada mun si cilik itu. Macam huruf I kecil terbalik. Huruf I kecil terbalik. Itulah tanda seru. Jadi tak ada masalah untuk kamu faham.
untuk kamu tahu tanda seru itu apa. Cuma ayat seru, bila ayat seruan, wajib ada tanda seru. Wajib. Kebiasaannya ayat seruan ini ada kata seru. Ada kata seru. Baik, kata seru dalam bahasa Melayu banyak. Banyak. Yang saya senaraikan ini, yang saya sertakan ini antara contoh kata seru yang kamu biasa guna, yang kamu biasa nampak, yang kamu biasa baca. Kata seru ada banyak lagi. Untuk kamu tahu, kamu boleh Google sendiri, kamu boleh cari sendiri, kamu boleh buka kamus dewan sendiri. Untuk kamu lebih jelas, lebih tahu, lebih banyak kata seru untuk kamu ingat. Baik, boleh tengok contoh yang saya sertakan ini. Yang pertama, kamu tengok aduh. Aduh. Aduh, kalau tengok huraian di sini, kita guna untuk melahirkan perasaan atau menunjukkan perasaan kita ni sakit. Aduh, sakitnya tanganku. Aduh, sakitnya kakiku. Kita nak cakap dekat orang, kita sakit. Aduh, kita sebut. Cuma dekat contoh di sini, dia ada bagi tahu untuk melahirkan perasaan kagum. Dia ada bagi tahu dekat sini. Aduh ni digunakan menyatakan perasaan kagum. Yang ini saya tidak berapa setujulah. Aduh ini lebih kepada untuk menunjukkan yang kita ni sakit. Kalau kamu tengok contoh kedua, dia bagi, aduh, besarnya rumahmu. Tidak sesuai. Salah ke? Dari segi tata bahasanya tidak salah lah. Cuma gramatisnya. Gramatisnya tidak sesuai. Aduh ini kita guna untuk menunjukkan yang kita sakit. Yang kedua, aduhai. Aduhai ini untuk menyatakan perasaan sedih. Nak cakap dekat orang kita sedih. Contoh ayat dia. Aduhai, malang sungguh nasibku. Cara kita sebut, cara kita baca ayat seruan pun berbeza dengan ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah. Lain. Ayat seruan ni kita cakap dengan emosi, dengan perasaan kita. Kalau kita sedih, kita cakap dengan nada yang sedih. Aduhai, malang sungguh nasibku. Aduh, sakitnya tanganku. Maksudnya kita cakap dengan perasaan kita. Baik, yang kedua, ini menunjukkan kita tidak setuju atau menolak sesuatu. Contohnya, saya tetap tidak mengaku bersalah. Bukan saya yang buat. Bukan saya yang menconteng dinding itu. Kita menafikan. Itu Kemudian syabas. Syabas ini kita puji orang atau ucap tahniah. Syabas, awak berjaya juga akhirnya. Syabas. Syabas, awak berjaya mendapat tempat pertama. Kita nak puji orang. Okey. Kemudian alahai. Alahai ni kalau dalam contoh ni dia cakap untuk menghina. Kalau tengok contoh dia, alahai, itu pun awak tak boleh buat. Bukan menghina sebenarnya. Perkataan yang lebih sesuai merendahkan seseorang lah. Alahai, itu pun awak tak boleh buat. Kacang je tu. Macam tu lah. Alahai, benda macam ni pun tak boleh buat. Nak merendahkan seseorang. Dan yang terakhir, alamak. Alamak ni terkejut lah. Alamak, sudah pukul 8 pagi. Dah lewat nak pergi sekolah ni. Alamak, terkejut. Jadi ini ada 6. Ada 6 contoh yang saya telah sertakan dan kamu boleh baca untuk kamu faham. Dan kamu boleh guna boleh guna dalam percakapan harian kamu lah. Guna dengan betul lah kata seru tu. Janganlah kamu guna syabas untuk menunjukkan kamu sakit. Syabas, sakitnya tanganku. Itu tak betul lah. Jadi macam saya bagi tahu tadi, ayat seru mesti ada tanda seru. Biasanya ada kata seru. Beza ayat tu ayat lah, kata tu kata lah. Ini saya tak nak hurai panjang sebab kita pernah belajar. Jadi saya harap kamu tak ada masalah untuk faham jenis ayat bahasa Melayu ni, jenis ayat seruan. Mudah saja. Seterusnya, terus ke muka surat 137, muka surat seterusnya.
dan kamu akan dapat tengok ada satu teks bertajuk Mari Kita Berinovasi. Mari kita berinovasi. Macam tadi juga, baca, faham. Kemudian kali ini kamu kena cari, kamu kena kenal pasti ayat perintah. Kalau tadi ayat seruan. Yang ini kamu baca, kamu faham dan kamu kenal pasti mana ayat perintah dalam teks ini. Baik, apa itu ayat perintah? Pada muka surat 137 juga ada munsi cilik. Ada juga nota atau penerangan berkaitan ayat perintah. Baik, kita baca. Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Maksudnya ayat ini kita guna untuk menyuruh orang, meminta orang buat sesuatu. Itu dalam erti kata yang lebih mudah. Baik, ayat perintah ini terbahagi pula kepada 4 kategori. Ada 4 jenis pula ayat perintah. Yang pertama ayat silaan. Kamu boleh tengok contoh. Tengok contoh yang telah saya bagi ni. Ada 4 kategori ayat perintah. Yang pertama silaan, yang kedua larangan, ketiga suruhan, keempat permintaan. Jadi keempat-empat ini untuk kamu lebih faham, lebih jelas, kamu boleh tengok contoh yang telah saya sertakan. Silaan. Macam mana ayat perintah jenis atau kategori silaan? Tengok contoh ayat dia. Jemput minum Siti. Sila isikan borang ini. Maksudnya kita jemput orang. Kita menyantuni orang. Itu silaan. Kalau jenis atau kategori larangan, jangan bermain di sini. Usah dikenang peristiwa itu. Jangan bising. Jangan makan di dalam kelas. Itu larangan. Larang. Kita melarang orang buat sesuatu. Itu kategori atau jenis larangan. Yang ketiga, suruhan. Nama pun suruhan. Maksudnya kita suruh orang buat sesuatu. Contoh dia. Postkan surat ini sekarang juga. Ambilkan Abah surat khabar itu. Apa lagi? Ambilkan buku itu dan serahkan kepada saya. Kita suruh orang. Suruhan. Dan yang terakhir, permintaan. Permintaan maksudnya kita meminta. Harap kamu datang ke majlis itu nanti. Kita minta orang tu datang ke majlis. Yang kedua, tolong hantarkan surat ini Hafiz. Kita minta tolong orang tu hantar surat. Tolong hantarkan buku ini ke bilik guru. Itu contoh. Jadi tak ada masalah untuk kamu faham ayat perintah. Ayat perintah ni senang ceritanya ayat yang kamu guna untuk suruh orang buat sesuatu. Atau larang orang buat sesuatu. Atau jemput orang buat sesuatu. Itulah ayat perintah. Mudah sahaja ayat perintah. Itu saja isi pelajaran kita ataupun tajuk yang kita bincangkan pada sesi kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi akan datang. Dan saya harap kamu tiada masalah untuk memahami tajuk ataupun isi pelajaran kita hari ini. Kerana apa? Kerana jenis ayat bahasa Melayu ini telah kita belajar sewaktu kamu di sekolah. Jenis ayat bahasa Melayu ini sebenarnya kamu dah belajar ketika kamu tahun 3. Cuma tahun 3 itu tidaklah kamu belajar dengan dengan terperinci, dengan lebih dalam. Tidak, kamu sekadar imbas lalu macam tu je. Maksudnya secara tidak langsung. Tahun 4 ada. Tahun 4 ada sentuh tajuk jenis ayat bahasa Melayu ni. Ada. Dan tahun 5 pun telah kamu belajar. Jadi tak ada masalah untuk kamu faham. Jadi kalau ada masalah, boleh menghubungi saya lah untuk tanya dengan lebih jelas. Jadi kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Assalamualaikum. Selamat sejahtera.
Selamat belajar di rumah.